Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma tu boleh check dulu ada live. Dekat. Boleh share dulu lah. Dapat. Jadi Kita dekat page FX Prime. Ada tak? Dah mula. Okey. Boleh share kat wall masing-masing. So kita akan mulakan kita punya ni share je kat wall. Okay, share. Share ramai. So sebelum tu okey, suara dengar kan tadi kan? Alhamdulillah kita punya staff teknikal tu dia bercuti hari ni Jadi kita bila staff teknikal cuti, jadi kita workout dengan apa yang ada saja. Oh, dah ada soalan lah tu. Assalamualaikum Master. Alright, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih kepada panel-panel jemputan pada malam ni. So hari ni kita ada tetamu jemputan yang didatangkan khas daripada jauh-jauh Satu daripada Sungai Petani, Tuan Nazrul Mikudin kita. Terima kasih kerana hadir pada malam ni. Tuan Suhaimi kita diterbangkan khas dari Melaka. Dan juga Tuan Rahman Akib juga diterbangkan daripada balik pulau Melaka So saya amat terharu hari ni sebab sudi bersama-sama untuk memeriahkan sesi Trade Talk di APX Prime hari ni So Trade Talk ni untuk yang masih belum tahu adalah satu sesi yang kita diadakan setiap minggu untuk sembang-sembang santai sebenarnya. Trade Talk macam pillow talk lah macam tu kan. Jadi kita buat untuk mendekatkan orang-orang baru dengan orang lama, orang-orang yang baru muncul ke, kita nak cuba promotion lah untuk diorang kan. So saya juga hari ni terharu sangat sebab semua pun memakai baju APX Prime hari ni jadi adakah dah bersama dengan jangan panjang. So tak ada topik kita nak bincang hari ni. Sebenarnya kita je semua tu nak tanya-tanya khabar kan, pasal dah lama tak jumpa, tiba-tiba call dah ada dekat KL. Jadi memang ramai yang terkejut sebenarnya, ramai nak join sesi perkampungan di sini tapi mana yang ada je lah. So jadi ada beberapa soalan nak tanya sepanjang kita interview satu-satu kita interview ni, sebab masing-masing pun membawakan kaedah, pengalaman dan juga macam-macam lah experience. Orang cakap experience yang berbeza. Tak ada satu trader pun yang kita tahu menggunakan metod yang sama ke melalui pengalaman yang sama dalam dunia trading especially. So kita ice breaking dulu macam biasa. Abang Remy kita panggilan manja Abang Remy Kalau yang muda-muda sangat tu trader baru semalam trade panggil pakcik lah, pakcik Remy lah kan. Kalau dah trade setahun boleh panggil Abang Remy. So abang boleh kongsi sikit abang punya pengalaman. Abang pun trade pun bukannya baru kan, dah lama 50 tahun ada trade abang rasa. Okey. kita tak ada serta. Saya buat kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, first terima kasih kepada tuan moderator kita, Saudara Saiful Azwan. Sama-sama. Okey. Dan juga untuk APX, thank you very much for approaching us. Dia kadang-kadang dia jadi dulu. Okey, terima kasih banyak sebab jemput kami bertiga. Dan untuk diri saya, kebetulan ada sedikit tugas urusan dekat KL ni, so kita menyantuni kawan-kawan lah. Okey, macam saudara Kurt bagi tahu tadi, boleh panggil Abang Remy. Panggil uncle tu agak leceh sikit kan. Janganlah kan.
Ui. Abang tu ke kanda ke orang Mesra lah, dia mesra lah. Mesra lah kan. Tapi kalau yang lelaki kan yang perempuan kalau panggil tu biasanya. Perempuan. Lelaki panggil kanda tak boleh Okey. So saya pun bukanlah kata lama sangat trade ni kan. 3 bulan ada. Daripada tahun 2008 lebih kurang 3 bulan. Okey lah, boleh jadi sebab kita sekarang punya trend dia kalau trade 3 bulan dia dah boleh. Dah boleh jalan. Title master lah. Sifu pun boleh lah. Okay. Saya dah 14 tahun lah. 14 tahun saya trade dengan BSKM, lepas tu FCPO, and then start dengan Forex lah. Memang sebelum Forex memang abang pengalaman dekat saham lah FCPO. Ada lah sikit-sikit. Boleh lah beberapa tahun. So macam mana abang rasa abang pernah involve dalam saham kan? Sebab sekarang pun ada juga trader yang trade saham kan. Jadi comparison macam mana agak-agak lah lebih kurang kan. Comparison basically instrument lebih kurang sama. Okay, knowledge kita kena ada. Tapi in term of approach dia tu ada beza sikit lah. Macam saham ni more toward long term. Tapi untuk Forex dia ada pelbagai kan, kita ada short term, long term. Kalau ada yang orang scalp, intraday, ada yang swing tu kita panggil long term sikit lah kan. Jadi kita boleh pilih apa yang kita nak lah kan. Jadi bila saya dengar Forex, saya rasa okey, yang ini kenal dengan jiwa juga lah. Kena dengan jiwa. Sebab jiwa kelajuan ke, jiwa scalping ke, swing ke macam mana? Saya mana-mana pun jalan. Mana-mana pun jalan. Tapi lebih kepada intraday lah. Lebih kepada intraday. So sebab tu 2011 tahun 2011 ambil keputusan untuk full time. Dengan cerita abang seorang GM bukan kaleng-kaleng GM sebuah company yang tersohor jugalah. Saya pernah kerja lah. Pernah kerja lah daripada tahun 1990. Jadi waktu GM ke gaji yang puluhan ribu tu abang lepaskan macam tu je. Jadi memang sekarang ni mestilah income abang lebih lah. Bukan kaleng-kaleng lah. Benda tu part and parcel of our planning. Part of parcel of our planning. Dahsyat. Sebab memang pada awal tahun 2000 tu dah ada hasrat. Aku umur 40, aku nak retire. Dia sudut kerja makan gaji. Retire young, retire rich. Rich tak rich tu satu hal lah. Tapi kita ada plan. So kita work toward our plan lah. So jadi memang saya terlanggar 1 tahun lah. Umur 41 saya resign. Umur 41 saya resign dan saya fokus kepada ada business sikit. And then the rest memang saya trade sampai lah. Cuma saya trade dalam gua. Sama. Semua sekali geng gua ni. Tapi saya Liverpool lah. Liverpool lah. MC lah pula. Ini masalah ada MC semua. Ada MC Tapi bukan MC yang MC account tu. Dia Manchester City. Dulu mana ada MC City tak ada kan zaman-zaman tu. Saya rasa cukup kot lama sangat saya pergi ke orang sebelah pula. Apa kita hari ni 3 jam. Memang kita 3 jam. Kalau biasa saya sampai pagi. Saya keluar saya pergi saya masuk. Keluar saya biasa. Boleh minum dulu. Okey, So kita beralih terus lah pasal mungkin dah tak ada topik agaknya kan. Abang ni tak ada topik. Kita punya panel kedua hari ni Tuan Suhaimi kita dikenali dalam industri Forex ni tentang Master of Coding. Benda dia tak boleh code. Baru-baru ni saya dengar dalam lift dia tak boleh turun lambat, dia coding kan button tu. Jadi memang kita panggil untuk kawan-kawan, untuk kawan-kawan rapat ni, kita panggil dia The Prof. Yeah. So boleh tak Prof kongsikan sikit lah, sepanjang perjalanan pun lama juga. Abang Remy tadi 14 tahun, Prof mungkin 16 tahun ataupun 17. Dia mungkin 51. Lupa dah tanya umur, dia tak pasal kita ni. Okey. Pertama sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasihlah pada tuan rumah EPX dan Azwan. Kena panggil Azwan. Panggil nama maju. Kita santai dia ni. Santai lah. Okey. Itu dekat apa? Jadi lagi.
Saya dalam bidang trading ni dari tahun 2007 lah. 2007 2006, 2007 macam tu lah. Masa zaman market tiba. Tapi kalau Abang Remy dia campur tolak 14 tahun pengalaman. Saya rasa saya dalam 4-5 tahun. Sebab yang banyak-banyak tu banyak ajaran sesat. Ajaran sesat Banyak ajaran sesat. Sebab daripada mula lagi bila kenal bidang trading ni, saya ni memang background IT. Jadi mungkin ada kelebihan sikit tu cari indie lah apa kan. Jadi saya rasa saya belajar tu laluan saya tak betul. Saya banyak tumpu pada macam teknik, sistem, indikator kan. Teknik yang salah ke orang yang salah tu? Dia itulah jadi ajaran sesat. jadi ajaran sesat lah. Bila asas tak ada kan. Bila kita terjun pada shortcut terus kita nak tengok sistem kan. Masa tu dah 5-6 tahun trading pun candle pattern tak kenal, chart pattern tak kenal, support resistance pun saya tak tahu benda apa kan. Jadi bila lama tu 5-6 tahun tu bila rasa macam trade tapi tak menjadi pun kan. Tak menjadi pun. Jadi itulah saya balik pada asas balik. Kemudian barulah yang indikator ke apa, robot ni semua. Ini semua cuma sampingan atau tools ataupun support je kan. Bila kita ada asas yang kuat, insyaAllah kat situ kita nampaklah bunga-bunga cinta tu. Correct ni. bunga hasil dia kan. Jadi maknanya menurut Tuan Suhaimi kita sepanjang 12 tahun lah saya kira daripada tahun sekarang dia tolak dengan tahun tu lebih dari 12 tahun sebenarnya. Jadi banyak tahun-tahun yang kosong lah sebab terjebak dengan ajaran-ajaran yang macam ayah pin ke apa itulah. Dia tersesat seketika. Tapi alhamdulillah tersedar, masih boleh continue sebab ramai juga yang bila dah tersesat ni dia terus give up kan, dia terus surrender kan. Jadi boleh kongsi tak sebab apa yang menjadikan Tuan Suhaimi ni dia masih walaupun dah tersesat masih lagi bangkit hingga ke hari ini? Saya kalau dalam bidang forex ni ialah seperti yang semua sedia maklum, saya ni lebih pada programming lah. Tahun 2014 saya nak berhenti kerja. Saya tengok masa tu saya kerja company IT lah. IT anak saya kat tabung haji. Masa tu saya tengok budak-budak yang keluaran ijazah ni dia ada satu kemahiran je. Bila ada satu kemahiran programming kan, ada satu language lah coding dia kan. Jadi yang itu semua orang kata pulun kan. Jadi macam supply dalam bidang tu dia berlebihan. Jadi sebelum saya decide nak berhenti tu saya tengok apa bidang yang macam demand tinggi tapi supply kurang, tapi masih dalam bidang IT dan masih dalam bidang trading yang kita minat lah masa tu. Jadi alhamdulillah Allah buka jalan untuk saya memahirkan diri dalam programming language MQL4 lah, MetaCode language 4 ni. Jadi sejak daripada tu saya cuba memahirkan diri, buat indie, buat EA. Alhamdulillah apa yang Allah ilhamkan masa tu dia menjadilah. Jadi saya selain daripada trading, saya lebih banyak cari makan, maksudnya dapat rezeki, Allah makan rezeki melalui hasil-hasil programming lah. Dan dalam 3-4 tahun kebelakangan ni saya suara manja dia kata. Dia orang komen, suara Abang Suhaimi manja lah. manja. Kata nak heboh tapi manja. Saya nampak kan tapi dia masih manja. Baru warm up lah kan. Tak dengar ke manja? Manja. Suara manja. Ish, Harut je. macam nak ikan kau. Jadi itulah ringkas ceritanya. Dalam kebelakangan ni pun saya cuba kembangkan lagi skill dan kemahiran dalam bidang coding ni. Cuba buat macam-macam lagi, dan insyaAllah jika diizinkan Allah lah, saya nak cuba mahirkan diri dalam PineScript pula. PineScript ni adalah coding language untuk trading view, dan juga ada permintaan untuk
buat robot untuk kripto. Ya. Itu dia tuan Sami kita. So sepanjang dekat 10 tahun lebih bergelumang dengan bahasa MQL4 semua, banyak berubah lah dia punya secara dia punya dari segi teknologi coding tu ke dia menggunakan masih root yang sama. Kadang ada juga perubahan. Ada juga bila kita tengok trader kita makin matang kan. Jadi dia permintaan dia dalam nak buat indie ke nak buat EA dia tu, SOP dia makin lagi canggih kan. Kadang nak botak juga kita nak memikirkan ni kan. Memang ada lah. Tapi mungkin ramai tak tahu kan, Tuan Suhaimi juga adalah seorang trader. Akaun dia setakat yang kita dengar ni beberapa hari dekat KL pun akaun dia dah 100% kan. Alhamdulillah tadi start tengah plotting kan. Bila elok je Parimi habis cakap dia dah TP. Dah TP. Alhamdulillah. Tengah live ni robot dah TP dah kan. So memang Saya jenis scalping lah. Scalping lah. Alright, terima kasih Tuan Suhaimi kita. Itu sedikit sebanyak serba ringkas latar belakang bagi yang belum mengenali Tuan Suhaimi dan juga Tuan Azrami. Dan panel kita yang ketiga pada hari ini adalah Tuan Rahman Akib kita. Sedikit latar belakang dia adalah seorang tenaga pengajar yang disijilkan daripada FMCBR Sijil bukan pensijilan. Bukan kaleng-kaleng pun cakap maknanya bukan senang orang dapat sijil. Sekali disijil kena. Jadi dia adalah salah seorang trainer juga di FMCBR. FMCBR ni maksudnya Fibo Musang Candle break. Candle break ataupun test. lebih dikenali sebagai Fibo Musang ataupun satu ketika dulu Musang berjanggut kan. Okey, so macam mana Tuan Rahman? Ustaz. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Rahman Muhammad Akib. Waalaikumsalam. Kalau di FB saya tu Rahman Akib. So saya dikenal sebagai Rahman Akib lah. Abang Man. Okey, saya berkecimpung dengan forex ni lebih kurang dalam 2013 14 macam tu lah. Kimuat baru lagi saya kira junior daripada yang berdua ni lah. So dalam masa yang sama tu take time lah untuk kita mencari sesuatu yang agak-agak kita rasa serasi, buat serasi dengan apa yang kita nak dengan jiwa trading kita kan. So sebelum pada ni tu kita ada juga belajar macam-macam. Kadang-kadang benda tu tak sesuai dengan jiwa kita kan. So dalam masa 2-3 tahun tu masih lagi mencari-cari lah sehingga sekarang ni yang apa yang sekarang saya guna yang terakhirnya yang apa yang saya ajar pada sekarang ni lah. Jadi macam mana sejarah awal sebenarnya boleh berkecimpung dengan Musang? Adakah masa tu kebanyakan teknik-teknik lain tu tak sejiwa dengan kaedah yang Tuan Rahman sendiri pakai masa tu? Dia satunya saya ni tak suka semak-semak. Ada orang suka semak-semak macam itu, pernah cara masing-masing. Ini saya beritahu terang. Semak tu boleh sebut ke? Jangan sebut. Jangan. Nanti kan kena sama tak ada masalah. Saya tak suka semak-semak. So saya suka pakai orang kata naked. So pakai naked. So dalam FNCBR ni boleh katakan antara cara pembelajaran dia tu menggunakan naked lah, naked chart kan. So kita nampak apa gerak bahasa candle yang nak bagi pada kita tu, gerak bahasa market dia tu. So kita lebih memahami pada itu. Banyakkan apa yang ada sebagai indikator ataupun yang lain-lain tu, mungkin ada setengah orang dia lebih memahami cara macam tu, and then mungkin saya lebih memahami cara naked saya. Sebelum pada tu saya ada belajar bermacam-macam jugalah kan, cara bermacam-macam. Cikgu pun lebih kurang yelah banyak-banyak cikgu lah. Dan apa yang dulu-dulu saya belajar pun semua pun ada belajar. So sebagai pengerat silaturahim lah dulu. So daripada pengerat silaturahim, maknanya kita kenal daripada 2000 berapa? Lama juga kan? 2013 kenal tu sampai lah ni kenal gitu kan. So masih kita orang masih lagi kawan dan rapat lagi lah. So maknanya kita bagi saya berminat cara FNCBR tu. Pada permulaan ni saya belajar dekat, saya cuma masuk tu belajar permulaan belajar FNCBR tu, orang lain pergi refresh pada rumah Cikgu Bahar. Tapi saya datang untuk nak belajar first time. Dalam masa 2 jam tu lah Cikgu Zul balun macam nak gerak.
Pergi dengan siapa masa tu? Dengan dia ni, ni orangnya. Cikgu Cikgu inilah orangnya. So selepas saya balik tu, selama 2 bulan saya menghilang. Saya masuk gua, hilang semua kan. Pasal tu kita tak ada online, Telegram tak ada, yang backup apa semua sekalian kita belajar. Duduk Penang. Hotel. Duduk macam tu lama kan. So kita tak ada macam yang sekarang, macam anak-anak penuntut yang sekarang ni amat mudah. So sekarang ni nak communicate dengan cikgu-cikgu orang kata very easy lah. Nak kan tak nak. Kalau sekarang ni kalau tak belajar, tak pandai juga, memang pemalas je nama dia tu. Pasal dulu kita orang belajar dengan Cikgu Zul just nota apa yang kita ada, and then masa tu video pun tak ada. Video pun tak ada. Just ambil nota, balik back test. Macam mana CMS selalu cerita, dia nakkan nota tu, kalau kau belajar dengan aku nak 1000 nota kawan tu kan. Tapi saya balik saya buat macam tu. Tapi saya kata balik macam tu bukanlah saya kata dengar ada CMS ni cerita tu. Tak, saya sebenarnya tu. Setiap apa level entry yang ada dalam FSCBR tu, saya print, saya tampal kat dinding rumah. Dekat screen, and then depan tu dinding rumah tu, itulah saya punya nota, and then daripada situlah selalu saya buat back test. So dalam masa 2 bulan tu saya menghilang, dan alhamdulillah boleh menghasilkan lah. Hasil dia agak lumayan. Masa tu tak ada lagi budak FNCBR yang boleh buat dalam masa seminggu akaun 100 boleh naik 4K. Belum ada lagi. Maknanya saya USD 4K USD. USD. Itu yang lepas pada tu, maknanya saat pada itulah saya jatuh cinta pada FNCBR. Maknanya saya lebih serasi apa ni tu. Di mana sebab grow account tu dapat sijil bukan? Disebabkan Sijil grow account. Bukan tu, itu effort lah. Itu effort lah. Maksudnya betul lah, kita ada effort, kita tampal kat dinding kan. Kita kadang-kadang lah sekarang ni punya style kan. Kadang-kadang sekarang kan style lebih lagi banyak live, lagi banyak free, lagi lama lagi pemalas. Dia tak apik je macam dia tak apik kan dia. Tu orang cakap semak PT tak ada. Semak tu tak apa kan, jangan semak di chat. Smart lah kan. So asal Tuan Rahman daripada orang mana tu, kata nak tahu? Saya asal Melaka, tapi saya masa muda-muda lama lah duduk Kelantan. Saya tu fasih berbahasa Kelantanis. 15 tahun boh. So orang rumah saya pun orang Kelantan. So gaya balik Kelantan lah itu. Gaya tak, saya balik bulan puasa je. Pasal gaya mak mentua saya dengan bapa mentua semua dah tak ada. So sekarang saya duduk dengan mak, saya kena piaga mak saya. Alhamdulillah. Besar pahala syurga saya. Syurga. Ada apa lagi nak tambah? Background ke kan? Background. So memang kata sekarang ni dah fully memang menggunakan Musa 100% lah untuk sekarang 100%, and then saya ada tokok tambah lagi lah. Kalau ada tengok yang mana ada ikut pada saya punya FB, dalam bulan puasa itu saya ada ceritakan, so saya tak sonsang apa semua tu. Sebenarnya ada cerita dia tu, ada sejarah dia, ada cerita dia. Kenapa dia selalu benda ni, kalau kita prihatin dengan market, and then kita akan nampak benda tu gifted daripada Allah Ta'ala lah. Itu dipanggilkan ilham daripada mimpi juga ke bukan? Tak, ni bukan Yapin. Sekarang ni ramai claim cikgu-cikgu jadian ni, kita tak nak mention lah siapa. Dia memang kan, kita takut lah ajaran sesat macam Tuan Suhaimi tadi dapat kan. Benda yang tak ada diada-adakan, jadi benda tu untuk yang sesat saya tak ada guru. Tak ada guru. Itu dia bersanad terus macam tu. Internet kan? Internet betul, kita ada teknologi kan. Zaman-zaman dulu Babang Trade ada internet bang. Okey lah dulu. Kau tak ada internet kan ada. Kalau tak ada internet tak boleh trade. Mana tahu bang pergi dekat bursa saham tu order beli jual. Kalau waktu bursa saham memang kita gunakan khidmat reminder, so that memang telefon beli kaunternya okey. Kan masa tu okey, beli 10 macam Aziz Singgah ni. Singgah tak apa. PG. Benda-benda betul, tapi kita lalui lah. Tu proses. Okey. So itu dia tadi sedikit sebanyak lah pengalaman yang dia daripada awal, sejarah awal. Kita boleh block ni ke user? Block user nak block siapa tu? Ni ada seorang ni itik apa ni. Dia suka. Dia nak itik mana? Tak tahu. Setup sakau, dia minta setup sakau satu. Paling mungkin kita boleh kongsi kan setup sakau malam ni. Ada kan setup malam ni kan? Tengah cantik market dengan dia. Biasanya malam Jumaat kan. Malam Jumaat sinonim dengan setup
Tu lah. Janganlah. 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 Itu ayat orang lain. So okey, so antara core kaedah yang kata Abang Remy kita pakai, boleh kongsi sikit tak core yang biasa guna, memang kata why and kenapa pakai benda tu. Macam Rahman tadi, teknik dia memang kita tahu dah, dia pun ada sijil, tak ada nak argue, jangan argue. Dia memang core FMCBR. Macam abang pula macam mana? Abang pun ada teknik sendiri juga, saya dengar kan, develop kan. Saya bermula kenal forex ni, bermula tu the first benda yang saya pernah belajar kan, di awal tu Fibo. Penggunaan Fibo lah. Fibo apa kita tak mention kan? Boleh mention, Boleh tapi mention. dia pada asas saya menggunakan Fibo yang dekat MT4. Fibo expansion lah. Semua kita daripada situ kita tahu basic lebih kurang apa semua, sehinggalah selepas itu saya berjumpa dengan seorang sahabat. Jadi saya belajar untuk menggunakan Fibo Panda. Fibo Panda. Ya. Fibo Panda. Jenis Fibo juga. Dan memang quite well known juga dekat sini kan. So tapi dalam masa yang sama, saya dan tim kami juga menggunakan juga BB dan MA lah. BB dan MA. So, BBMA kalau pernah dengar 3455 tu antara core 3455 core yang kita pernah guna, dan saya gabungkan dengan Fibo, dan itulah saya punya rutin untuk kebanyakan trading saya sehingga kini. Tapi Kenapa tu? Ada benda yang shock ke di sesuatu 3455 tu? Ada sesuatu yang tersembunyi kan? dia basically macam Man cakap tadi kan, dia tak mau benda serabut. Macam saya pun tak ada lah serabut sangat kan, tapi dia ada benda yang serasi. Itu yang penting. Kita serasi. boleh belajar 1000 Betul. benda, 100 benda, tapi kita nak cari satu titik yang mana benda tu kena dengan jiwa. Kena dengan jiwa. Yang tu penting. Jadi Sebab traders kena tenang. Kalau serabut, jahanam. Jahanam trade Jahanam. Kebanyakannya jahanam. Itulah dia. Tu asas lah. Kalau nak cerita detail kena buat kelas lah kan. Kena buat kelas yang tu kena bayar ni. Saya sebenarnya pencen dah buat kelas ni kan. Tapi sebab kita macam kita beritahu awal tadi lah, kami ni kebanyakannya dah duduk dalam gua lah. Duduk gua lah. Tapi orang kata apa? Dipanggil keluar balik. Tak ada lah dipanggil. Ni sebab atas dasar pasal Setiap kawan. Kita keluar asal. Kalau ikut kalau macam Rahman, dia cakap bulan puasa itu dia ada post apa semua kan. Saya rasa kalau check kat FB saya tak pernah post apa pun. Pelamin ada. Memang tak nak campur orang ke apa benda tu? Dia jenis Dia bukan, sebab saya bukan apa nama ada attention tertentu. Attention lah. Dia ada dua dunia. Satu dunia dia trader, satu dunia dia di luar dia jadi mandap. Ada. patut tangan macam tu je kan? Biasa. Kadang-kadang tapi dia crash. Okey, so itu dia maknanya core Abang Remy sebenarnya dia menggunakan 3455 dilapikkan dengan BBMA, BB dan MA BB takutkan ada kena claim ke apa kan. BB dan MA BB dan MA yang ada dalam MT4, benda yang ada saja. Jadi perlu tak kita tambah benda yang tak ada sebenarnya dalam MT4? Ini soalan ni saya juga kepada Tuan Suhaimi. Kalau ada tak benda yang perlu kita tambah? Adakah indikator dalam MT4 tak cukup ke menyebabkan kita kena buat masuk tak benda yang memang tak ada dalam tu? Bergantung pada cara trade seseorang lah. Kan? Macam saya ni sekarang ni baru saya dapat kenal lah identity trading saya kan. Kebelakangan ni saya ni lebih pada scalping. Tapi scalping ni kadang-kadang saya tak dapat entry yang tepat walaupun saya guna indikator tu ini. Jadi dalam
Dan pada tu saya cuba hasilkan, sebab yalah alhamdulillah saya boleh buat coding kan. Apa yang tak cukup pada saya buat lah. Jadi saya buat ada 2-3 A yang kita boleh jadikan dia sebagai apa ni, tools lah, tools alat bantuan. Tak ada pun tak apa, tapi kalau ada tu lagi baik lah. Contohnya bila saya buka satu order manual, pakai telefon ke pakai apa kan. Okey, jadi ada satu EA yang saya letak dalam komputer atau di VPS tu, dia akan tolong sambut. Maksudnya dia terus letak TP, dia terus letak SL, dan saya ada pilihan untuk dia jadi martingale kan. Jadi dia cepat. Kalau contoh macam kita dah entry tu tak tepat, dia lari jauh sikit kan, kita sell dia naik, so dia akan tolong martingale. Jadi dia turun sikit tempat yang bersesuaian. Untuk macam tadi dia akan tipikan lah. Jadi mudah lah. Jadi satunya dengan bantuan ni kita lebih disiplin. Sebab kalau kita tambah sendiri, terutama untuk orang yang apa ni kaki layer kan, dia akan layer tak bertempat, tak sampai merempat. Kan. Jadi bila dengan kita dah stick dengan sistem kita cuma fokus pada cari entry lah untuk scarping di sini. Kalau rasa tak sesuai jangan masuk. Dia sesuai rasa masuk, tapi dia naik dulu ke dia silap sikit kan. Dia apa ni EA ni lah ataupun robot ni yang akan tolong manage dia secara betul. Mana nak cut loss, mana dia nak tak TP, adjust TP. Semua automate lah benda tu kan. Kita tak payah. Lagi-lagi bila kita dekat luar kan, bila kita tak ada laptop di sisi kita kan. Bila jadi trader ni, kalau scalper ni dia tangan dia susah hati bila tengok MT4 kosong. Dia tak ada entry. Dia tak boleh biar kosong lah. Dia nak juga entry kan. Jadi itulah alhamdulillah saya dapat guna cara saya ni, nampak jadi lah. Alhamdulillah. So mungkin lepas ni boleh kongsi-kongsi lah dengan sikit boleh, kalau nak tengok upper pun boleh. Kita tunjuk sikit lah dari jauh kan. Dari jauh. Tak tahu dah nampak tak kan. Hilang. Tapi mungkin juga kalau nak tengok benda ni boleh tengok dekat wall saya lah. Biasa kadang ada saya share di wall. Okey, boleh nampak ke? Kecil sangat lah. Okey, ni jadi satu je lah. Contohnya dekat sini, kalau saya dari jauh saya dah boleh tengah profit. Saya boleh nampak biasa apa ni, angka profit tu kan. Macam ada meter-meter tu memang ini salah satu lah. Tapi ini yang saya buat untuk salah seorang pelanggan saya lah. Alhamdulillah banyak membantu. Saya tak pernah tengok lagi tu. Biasa indikator yang ada macam meter kereta tu kan, dia turun naik tu kan. Jadi sebenarnya itu ada tersembunyi punya benda dalam bawah. Kita nak ringkaskan jadi dia visual orang ni. Kalau dia nampak nombor je kan, macam kita belajar matematik daripada kecil kan, bukan lupa kita lari. Tapi bila kita buka TV, ada kartun, ada warna yang banyak, bukan budak je, orang tua pun duduk tercongok kan tengok kan. Jadi itu yang saya cuba ubah visual kita daripada yang nombor-nombor ni, biar jadi menarik macam ni. Jadi untuk orang yang baru belajar, kalau dia nak join ajaran sesat, ada dah barang dia kan. Akan datang ni meter, akan datang saya nak buat dacing pula. Kalau dia berat buy kan, bukan dacing yang apa tu kan. Dia sebab macam Man sebut tadi kan, zaman dulu kami cari benda tu, kami belajar banyak kan. Tapi lastnya tak jumpa kan, dia jalan sesat kan. Jadi berdasarkan pengalaman tu yang dia jadi nak cuba bantu, less is more. Maksudnya tak perlu banyak sangat tahu. Kita simple kan. Kita simplify kan. Less is more. So ada soalan tu, dia ada soalan daripada tu Muhammad Azli Abdul Rahman, baju sponsor ke tu. Alhamdulillah kan, semua sudi menyarungkan JC APX hari ni sebagai support kepada tenaga pengajar kita yang tak berapa nak glamour ni. Terima kasih. So sahabat Izmanizul Sanuri, ni kawan kita. Ni kawan kita. Kawan kita ni. Kawan rapat kita ni, kawan baik sebenarnya kawan kan. Baik kita. Izmanizul ni dia baru terjumpa butang komen. Tipu Panda ni. Ada sebut nama saya ke tadi, terjekit gue, ya Allahu Akbar. Jangan macam tu. Tipu Panda ni antara awal yang antara indie yang terawal yang saya buat untuk rakan saya ni lah.
Sampai version saya dengar version 10 lah. Version 10 yang latest ada lagi bakal keluar. Ada bakal keluar bakal dalam masa terdekat. Tapi untuk belajar dia kena cari owner dia lah. Kita ni just tukang buat tool je kan. Tapi untuk mahir guna tu boleh cari saudara Izul kita lah di Bangi. Kat mana? Section apa? Section 5. Dia biasa berkeliaran kat situ kan. Saya nak jersey 6XXL 3 line. Aduh, jersey Rabi dia cuba request PX buatkan jersey rugby. Jersey tak ada, guni ada. Alright, Riz Aiman, thank you kerana hadir. Sudi mendengar sembang orang tua-tua. Kita tak ada apa nak sembang sebenarnya. Kita just sembang kosong. Okey. So kalau dari segi Tuan Rahman pula macam mana Tuan Rahman? Memang kata blur tu, upload ke apa kan? Dia terlebih untung. Terlebih untung Orang cakap jangan untung banyak-banyak sangat, kan? Pasal nanti kena zakat. Zakat tak apa lah, senangkan banyak. Alhamdulillah. So maksudnya rutin sekarang saya kan. Saya sekarang ni insya-Allah kita ada buat kerjasama rutin yang apa yang sekarang ni. Saya masih lagi mengajar. So kita daripada start pada PKP tadi kan. PKP tadi selama 2 tahun. So kita nak pergerakan memang dah tak boleh lah. So kita banyak pada aktif pada online. So yang mana yang join pada yang masuk group daripada group FMCBR tu. So kelas kita ada FMCBR tu dia 1 minggu lebih kurang kata 5 hingga 6 setiap hari lah. So, saya ambil hari Senin, Cikgu Zul ambil hari Selasa, hari Rabu Cikgu Maliki, hari Khamis Cikgu Alex daripada Indonesia, and then hari Jumaat Cikgu Zul balik, dia pergi live YouTube ataupun FB macam tu lah. So hari Sabtu Cikgu Ai daripada Sumatani Cikgu Ai. So kita maknanya yang join pada kita punya group pada FNCBR tu, kalau yang mana yang dah hargakan ilmu tu, insya-Allah lah orang kata memang tak kering lah ilmu dalam tu kan. Sentiasa ada. Kita backup. Macam saya cakap tadi kan, macam saya permulaan belajar dulu, kita zaman old school dulu belajar, kita tak ada siapa yang backup. Cikgu pun tak ada nak backup. Bukan kata cikgu tak ada nak backup, mungkin kita malu, masa tu kita baru kenal, malu. And then kita nak tanya selalu pun kita tak ada medsos yang boleh membantu. Macam sekarang Telegram, WhatsApp kan. Kalau sekarang dulu memang tak ada benda tu. Memang kita ambil study macam kata sekolah zaman atap dulu kan. Ambil buku balik kau baca, dan pakai pelita apa kau pandai kau. Tapi sekarang boleh everyday ada kelas. So macam saya ambil hari Senin, Cikgu Zul hari Selasa. So kalau orang yang tak ambil apa yang kita bagi kan, padahal benda tu percuma ya tau. Percuma, just adalah certain benda tu kita kata just register account daripada FNCBR. Kita pun tak letaklah demand macam dulu-dulu kita belajar kan. Jumpa satu cikgu, sekali datang belajar 1,000, sekali datang belajar 2,500, sekali datang belajar 3,000, 3,500. Tapi kita ada cikgu lama yang banyak berjasa pada kita. Dia ajar free dulu, siap belanja makan lagi. Yes, ada. Cikgu Mali kita kena ingat dia. Macam Cikgu Mali pasal kita rapat. Abang Zul Pipo Musam pun. Yes. Dia banyak bagi ilmu tak kira. Betul. Macam Cikgu Mali tu pasal kita dulu memang kita selalu rapat dengan dia kan. So bila kita apa yang teknik yang barunya tu dia sharing dengan kita yang apa-apa ni, alhamdulillah lah, secara percuma. Saudara Izman Izum pun kita boleh anggap cikgu kita. Yes, dia antara guru awal saya, Isman Izun, antara permulaan guru saya. Yang saya berkecimpung daripada FNCBR. Belajar sejam, makan 3 jam, 4 jam. Dia lebih pada makan. Sebut nama kedai mana yang paling sedap. Dia pejam mata boleh tunjuk kedai. Dia kat mana, di mana lokasi, di situ dia tahu kat mana kedai makan sedap. Tapi betul lah, belajar 1 jam, makannya berkejam-kejam. Itu antara salah satu lah cikgu kata. So kat mana dia tadi? So yang mana dalam FNCBR tadi yang FNCBR tadi maksud maknanya bagi saya benda tu agak sangat mudah untuk yang mana nak belajar trading forex tak sama macam kita zaman kita dulu, sangat hardcore kan, nak menghadapi
dulu loss tu jangan cerita Tu lah. Abang Bahar tu sampai sekarang buat kelas kat rumah. Siap Yes, makan, Cikgu sedia Bahar makan. dulu every week buat refresh kat rumah, makan free tanggung macam anak sendiri. Macam Cikgu Bahar tu kan, every week dia buat refresh. Rumah tu dah jadi macam markas. Mana nak Cikgu cari? Bahar tak susah nak dapat. Memang susah. Pasal masa tu saya cakap lah, pasal yang dia ada tu, pasal dulu medsos tak ada. Maknanya kita tak ada online apa semua. Maksud mana kalau kita nak pergi, misalkan saya daripada Melaka nak ke Kelang, berapa banyak kita perlukan duit, berapa kita perlu banyakkan modal. Ini kan minta, ada yang cikgu minta 300 orang, dia orang bising. Padahal kita dulu susah, kita terpaksa pergi sana tau. Cari, sekali pergi tu pergi habis berapa? 200 memang habis. Pergi balik tol apa semua. Kadang-kadang kena kongsi kan, benda kongsi. Yes, Minyak memang pun kena tong-tong susah kan. dulu, agak susah dulu cari kita nak cari knowledge. So bila yang generasi yang baru ni agak benda tu kata alah sana free. Tu tak nak pergi kan, dah free kata. Pada saya Dewang ni bukan macam tu sebenarnya. Memanglah ada yang sampai kita paksa belajar, baru nak belajar lagi. Broker lagi kadang-kadang bagi inisiatif bayar Betul. tenaga mengajar nak buat Betul. kelas kan. Tapi saya rasa kalau saya duduk fikir-fikir sekarang ni kan, dia sebenarnya kadang-kadang dia orang ni dia salah identiti. Maksudnya salah identiti macam mana? Dia bukan nak jadi trader lah. Dia nak jadi investor. Dia Dia pun tak tahu sebenarnya kecelaruan dia, identiti. dia ada duit. Dia nak duit tu jadi bertambah. Join kopi trade lah macam tu kan. Itulah zaman sekarang ni dia dah wujud robot lah, copy trade lah, pam, ram, apa lagi kan. Jadi dia sebenarnya dia kena bezakan. Dia kena ada knowledge dalam trading ni, apa benda yang kita buat, keuntungan tu macam mana. Tapi taklah perlu tahu sampai dia nak trade. Sebab dia ni sebenarnya kategori investor. Pelabur. Yelah, sebab mungkin dia tak berapa dapat tangkap lah. Kamu Dan cikgu dia ajar dia tu tak faham tahu kan. dia sesuai untuk jadi pelabur. Saya rasa itu yang dia kena, orang-orang sekarang ni dia kena bezakan diri dia. Betul. Dia nak duduk kat mana? Setuju. Kalau dia nak duduk kat trader, dia kena beri kesanggupan diri dia betul-betul dia nak belajar. Proses dia panjang. Kau nak jadi doktor 5 tahun. gaji 6 tahun. gaji belah-belah ribu 6 tahun. Nak jadi trader gaji juta-juta, pendapatan juta-juta 2 bulan. Tu sekarang Macam 2 bulan dah boleh mengajar jadi doktor lah. Yang trend berlaku sekarang. Sebab tu kita tak salahkan tenaga pengajar. Pasal sekarang ramai orang yang hebat-hebat. Kita tak nafikan. Betul. Ramai orang boleh Betul. grow account yang dahsyat lah. Kita tengok macam mana dia buat kan. Kita Betul. pun pelik kan. Tapi sebenarnya kalau saya punya pandangan lah, ni pandangan saya kepada orang lama kan, dia mungkin kena lalui proses kan. Kalau dia tak lalui, macam mana nak dapat kan? Experience tu tak boleh dibeli kan. Experience dalam trade 1000 hari trade macam tu. Kalau kata orang Islam kan, kalau nak buat satu benda dengan istiqamah, kena tempuh 1000 hari tu. Sama macam trade. Kalau tak sampai 1000 hari tu 3 tahun lah lebih kurang kita pendek kan. Kalau tak buat, macam mana dia nak faham kan market awal tahun macam mana, hujung tahun macam mana. Market Covid kan tak pernah kita selama abang ni pun tak pernah jumpa market Covid kan tiba-tiba. Tapi itu opportunity Sebenarnya. hikmah kepada traders. Sebab waktu itulah kita boleh fokus. Sebab kita tak boleh keluar rumah kan. Betul. Tapi kita hari-hari video call kan. Tapi kita boleh gunakan video call. Sebab itu yang berbeza dengan dulu kan. Share location dekat Syafik. Phone. Okey, so itu tadi tentang flow perjalanan lebih kurang kan. So kalau dan kita masuk pada senario trading dulu dan sekarang tu lebih kurang macam itulah. Dah berapa soalan tu? 15 ni soalan. Tadi jadi 3 soalan. 3 soalan. Okey, so kita tanyalah macam soalan-soalan cepu emas ni, cepu emas sikit kan. Nak kena cepuk ke Kita cepuk? tanya Tuan Suhaimi dulu kan. Okey. Selaku trader dan juga programmer yang tersohor memang Tak adalah. memang kata siapa yang tak kenal Suhaimi ni bagi saya belum cukup matang lagi Tak boleh cakap macam kan? tu. Sebab dia macam bersangkut paut juga sebenarnya. Sebab kan macam Abang Suhaimi cakap tadi, kalau the need of the market is the coding, yang tak ramai orang yang mahir betul. Jadi supply and demand dia ada, supply dia kurang. Sebab tu go for benda-benda coding macam ni kan. Tapi soalan dia lain sikit. Pernah MC tak? Pernah lah, mesti pernah kan. So kalau ada MC tu apa sebenarnya kita kena buat sebenarnya?
Itu biasa. Saya macam ni. Saya dari dulu alhamdulillah ada satu tabiat mungkin kena quote kot. Saya tak pernah MC besar-besar lah. Saya tak pernah loss banyak. Jadi cara saya dulu masa saya masih kerja, sebab kita minat dengan trading ni, jadi kita ada peruntukan untuk depo ni kan. Setiap bulan ada lah macam tu. Setiap bulan ni macam kita bagi duit gaji tu, kita bagi untuk bil lah. Bil elektrik, bil air, Astro, internet. Ada satu untuk trading. Kan, sama dia trading ni nak pergi kelas ke, nak beli ibu ke, nak beli indi ke, nak depo kan. Jadi perangai saya dia dulu, okey, kita ada peruntukan kita. Bila kita win, kita simpan lah duit tu kan. Yang bulan tu kalau ada kita simpan lah. Maknanya kita tak perlu depo lagi bulan tu. Kata bulan lepas kita tak MC lagi lah. Okey, kita simpan. Kalau MC bulan tu, kita stop lah bulan depan pula kita depo. Tunggu peruntukan yang baru. Janganlah kita tarik peruntukan bulan depan buat bulan ni tak jadi lah. Dan sekarang ni saya cuba amal macam ni. Ni pun daripada guru-guru juga saya kutip ilmu ni. Saya depo sehari ada satu amount, contoh RM100 lah. RM100. Saya tadi macam tadi, saya suka scalping kan. Jadi saya cuba scalping. Index ke gold ke, macam ini gold rancak sikit kan. Kita untuk main gold dia tadi. Okey, jadi saya cuba trade sampai malam ke kan. Sampai satu waktu yang kita kata kita rasa dah cukup. Dapat saya cuba withdraw semua. Pelik lah sikit, saya tak simpan benda tu kan. Cara masing-masing lah. Saya withdraw semua. Jadi bila withdraw semua, nak depo kadang kita ambil masa balik sebab tu kan. Jadi kita ada tempoh bertenang. Kalau selagi kita tak withdraw yang profit kita ni, selagi ada duit dalam tu, selagi tu kita duk entry tangan gatal. Sebab entry yang last contohlah kita buy sampai di atas, market buy tu dah habis. Dia dah nak retrace ke nak turun ke gitulah kan. Jadi kita buy dekat atas kan. Jadi itu yang jadi kita ni dah profit, penghujung kita terperangkap, jadi loss. Tapi kaedah ni mungkin sesuai untuk saya sebab saya scalping, mungkin tak sesuai untuk orang yang intraday dengan swing. So dia orang kena carilah kaedah yang macam mana untuk dia boleh kawal MC tu. ataupun nafsu. MC ni nafsu. Biasa macam orang main bola, siapa tak jatuh? Betul. Mesti jatuh kan. Mesti siapa tak cedera, mesti cedera macam tu. Dia tak boleh elak benda tu, tapi macam boleh mana kawal, dia boleh nak kawal. kawal, dia nak handle. Dia nak handle. Anak murid abang tu dia tanya tu. Siapa pula? Zahiruddin Ismail, Tuan Zahiruddin Ismail. Dia orang Melaka ni. Al-Sabir Ahmad, ini macam Abang Remy, Al-Sabir Ahmad tu. Terima kasih. Terima kasih. Okey, kalau Abang Rahman pula macam mana bang? Kalau MC macam mana? Kena ibu terus ke? Lawan tu tak lawan orang cakap kita. Ya, Dia kalau MC, dia cari bucu katil dulu. Selalunya kita trading ni berdasarkan setup. So kalau setup tu tak ada, mana tak memihak pada kita, so jangan masuk lagi lah. Pasal tahu dah setup tu memang terbatal, apa masuk lagi kan. So maknanya benda MC ni benda normal, lumrah. Setiap kali orang gaji pun lalas sampai tak sempat hujung gaji, hujung bulan pun habis juga duitnya kan. Tak depo pun habis kan. Bukan pasal depo. So benda tu lumrah. So macam saya, kalau maknanya kawasan ada setup baru saya masuk. Kalau tak ada setup, tak adalah masuk. Tak ada. Macam saya cara trading saya adalah banyakkan pada intraday, bukan sebagai scalper. Kalau scalper lain. So kadang setengah ada yang budak-budak yang baru belajar tu yang kata setiap minit ada entry. Itu scalper EA, jalan scalper ambil 5 pip. Kan benda tu kan jauh beza dia. Macam orang menyanyi lagu rock dengan baju rap kan lain tu. Ideram dia kan lain. Lain ideram dia. Kan tak sama benda tu. So maknanya yalah, macam tengok situasi, tengok cara orang lah. Macam kita ada setengah tu intraday, ada tu swinger, ada tu scalper. So jangan pukul setiap kali jumpa macam Puan macam tu entry dia sentiasa ada. Memanglah dia kan pakai EA. Bukan dia yang entry, robot dia yang entry kan. Entry manual. Sekarang lain lah kan. Sekarang ada cara dia. Saya tahu benda tu. Dual function ni. Function ada. Tapi takkanlah saya nak ceritakan itu.
Kena Bayar, tanya, bayar. tanya banyak, tanya Eh lah dia. sia. Di lain sesi. Lain Di lain sesi. Hari ni jadi 3 soalan. Pasal dia sekarang ni dia dah ada lagi satu, dia upgrade benda tu jadi macam mahal tau. So kalau apa benda nak tahu lagi terkini pada Cik Suhaim ni, PM PM dia. Oh, yang tadi nak kata bayar lah. Nasib baik. Kalau PM bayar mungkin orang layan. Yalah, dia sebenarnya ikut kaedah orang lah. Yes, Setengah orang ikut kaedah. Kalau macam saya pun, kalau saya swing 3 pip je memang swing. Betul. Kalau scalp kan 60-70 pip tu baru scalp kan. Jadi Yang terbalik. Beza lah. Cikgu selalu terbalik kan. Kalau Itu swing, situation ni agak tak sama. Tak semua orang cara yang sama. Dia ada cara orang pemahaman cara berbeza. Kadang-kadang kita macam tengok perempuan, ada perempuan kita kata kita cantik lawa kan. Ada setengah orang kata tak lawa. Kita pulang lah masing-masing kan. Tapi yang pentingnya dia selesa cara kau trading. tapi yang tu okey kan? Yang tu okey. Tapi satu nak pesan lah, Jangan macam-macam. Kat Kita adik-adik, tengoklah. kat kawan-kawan kita, kat adik-adik satu lah nak pesan. Kalau nak trade ni, sebolehnya biarlah daripada Hati. duit daripada sumber sendiri lah. Ah. Jangan sampai meminjam lah. Jangan sampai minta kawan lah. Dah jadi ketagih, aduh. Kan? RM20, RM30 minta kawan depo MC. Tak ada rasa pun sebab duit orang. Jadi masalah hubungan kita. Hubungan kita dengan orang lain ni pun jadi masalah. Kan? Itu yang jadi bidang trading ni makin buruk nama. Sebab attitude kita sendiri kan. Kita kena ingat kita ni orang Islam. Sini majoriti orang Islam lah. Islam kan? Jadi Islam kan? Kan? Jadi kita nilai-nilai Islam tu kita kena amalkan dalam trading ni. Ini kalau sampai meminjam lah kan, ambil duit yang tak sepatutnya untuk trading ni, tak betul lah tu. Sebab kita Melayu kan, kita trader Melayu ni adalah kurang, tapi scammer pun ramai daripada trader Melayu. Pasal trader dalam Malaysia tak ramai. Kau pergi celah mana pun cuma macam open house ni kan, berapa banyak broker pergi pun muka kau je lah. Tiga kali salam lah. Rasa macam nak haus je tapak tangan aku asyik salam yang orang yang sama je. So benda ni kita punya community tak besar. Community yang ada dalam Malaysia ni kecil aja, tak besar mana. So janganlah sampai diviralkan pula kan, benda yang tak sedap tak best lah. Tak best. Minum dulu, sejuk dah. So Abang Remy kita so kita faham Abang Remy seorang FTT kan, full time trader kan. Jadi ramai juga orang nak tahu kan, macam mana nak jadi FTT ni, boleh ke ataupun perlu ke jadi FTT ataupun tak perlu ke, macam mana tu? Kalau abang punya pendapat macam mana? Haruskah jadi FTT ataupun kerja je lah, trade je lah kan. Trade pun Boston 3 pagi kan. Jadi abang macam mana abang punya sini? Very subjective. Subjektif. Very subjective. So tak ada jawapan betul atau salah. Okay, dia tak ada jawapan betul atau salah. So basically dia again perancangan. So benda ni perlu dirancang dengan baik. Jadi kalau kita nampak satu susunan perancangan yang baik, jadi kita kena bekerja untuk menjayakan benda tu kan. So of course kalau sebelum nak jadi FPT tu, kita selalu cakap suji-sujikan dulu. Cuba dulu. Jangan terus-terus tengok kawan aku dah boleh draw 2-30 ribu. Tiba-tiba besok aku hantar surat design. Tu tak boleh macam tu kan. So apa elemen paling penting sekarang ni? Ilmu. So kau tak ada ilmu, kau hantar majalah sesat macam yang kita dah sembang dekat sejam ni kan. Tiba-tiba kau cakap aku nak jadi FPT. Lepas tu faktor kedua modal. Macam yang Man dengan Suhaimi dah cakap tadi kan. Planning modal pun penting. Kalau kau ada 10,000, tak cakap 10,000 dah, cakap 100 pun cukup lah kan. Betul. Kalau kau ada 100, lepas tu kau hantam depo semua 100. Lepas tu kau arwahkan akaun tu, innalillah. Takkah benda tu kianat diri? Kita panggil macam tu kan. So elemen-elemen yang macam tu, bila contoh kalau kita ada RM100, macam mana kita nak pecahkan? Apakah planning kita? Kita nak pecahkan 100 ni jadi 10 account ke? So kena ada planning tertentu, dan tidak ada salah dan tidak ada betul.
Jadi masing-masing tu kita punya kalau kita cakap dalam bahasa berniaga, kita punya game plan lah. game plan. Game plan. Macam bola lah kan. Macam bola business, because pada abang paling penting either you want to be FTT atau you nak jadi casual trader ke apa ke. So, yang penting komitmen. Lepas tu mindset. Adakah benda ni you anggap sebagai profession atau main-main? Sebab kalau kita anggap benda ni profession, then kita serius. Yes. Macam kita semua ni kan, grup-grup orang-orang Goa ni kan. Orang-orang Goa ni. Orang Liverpool. Macam Jurgen Klopp. Jurgen Klopp. So kita walaupun jarak antara macam abang kat Kedah, kat Selatan ni kan, macam Mi dekat Melaka apa semua, macam Izun kat Bangi, Azwan dekat Sungai, Izun dekat Bangi kan. Tapi kita ada setting, kita ada planning, yang mana kita ada perjumpaan berkala, macam sebulan 2 kali. So kita ambil effort, macam abang ambil effort naik bas kadang-kadang, naik train, kadang-kadang drive. Kita tengok pada keadaan tertentu, dan kadang-kadang tim sini daripada Melaka apa konvoi pergi Sungai Petani kerana nak kenal si Arab semua kan. Ada kadang saya nak pergi tapi kadang ATM bosan. Tak jadi. So bukan seronok. Bukan seronok. Sebab kita serius, kita anggap benda ni adalah kerja. Benda ni adalah profession. Kita ada office hour kita dan sebagainya. Tetapi yang bezanya kita ni orang berniaga, kita kena set sendiri bila waktu urus niaga kita, waktu kerja kita dan sebagainya. Jadi kita tak membabi buta lah. Kalau kita dah boleh susun benda ni elok-elok, then boleh fikir nak pergi ke FTT. Selagi tak ada, jangan. Selagi tak ada disiplin benda tu, selagi tak ready dengan benda-benda tu semua, main kerja pukul 1, sembang FTT tak payah. Sembang dulu lah. Tak payah Cuba dulu. Sebab kadang-kadang benda ni pun dia dakai tau. Dia bagi kita profit dulu kan. Sebelum dia nak makan kita. Betul. Jadi tu yang guna tadi dah. tadi biru lah kan. Tadi biru dah. Aku baru pergi toilet je. Aku baru solat je. Jadi benda-benda ni semua dia duk baik kita. Duduk balas pula kan. Lepas tu kita duk marah kan. Selimut apa semua kan. Balas dengan market kita. Tu pengalaman lah kan. Tu pengalaman semua kawan-kawan. Dia seronok lah benda ni. Jadi kita basically kita santai, kita seronok, tapi dalam masa yang sama disiplin kerja tu penting. Sebab tu even contoh kata orang scalping kan. Scalping tapi tak maksud hang kerja daripada pagi sampai subuh. Sampai esok pagi. Takkan hang nak entry tak berhenti. So di situ trading plan tu penting. Orang scalping pun dia mungkin dia ada trading plan zone-zone tertentu. Aku kena letak target lah. letak target lah. Aku kena trade waktu Tokyo Open ke, London Open ke, US Open ke, ataupun tengah malam Boston. Open. Kita memang game So Boston. benda-benda macam tu contoh lah. Benda ni tak rigid dan benda ni subjektif pada setiap traders. Yes. So lebih kurang lah. Lagi sampai ke subuh lah. Panjang lebih kurang tu. Okay, so daripada Tuan Rahman lah, kenapa Tuan Rahman rasa kenapa ramai trader gagal Pak? Kenapa? Kan sebab kita pun ada kelas pasal benda ni, bukan kelas trading kelas psikologi. Dekat YouTube pun berlambak orang share Psikologi kurang. Saya selalunya emosi lah. Kebanyakan emosi. Selalunya orang bila kesepitan selalunya emosi. Maknanya orang yang target kadang-kadang dia ada duit 100 tu. Salah, kalau boleh aku nak survive, nak bayar bil api, bayar installment kereta, rumah, dengan anak nak beli susu, pampers. So masa yang sama, walaupun dia knowledge, ilmu dia yang banyak, tapi bila knowledge yang banyak, tapi apabila emosi terkontrolkan dia secara langsung, set up apa yang dia nampak, dia tak nampak tau. Dia nampak aku nak duit dia. So dia nak entry tu tak ikut dah pada SOP dia yang sepatutnya kan. So bila benda tu emosi tu menutupi segala apa yang kita belajar, maknanya akal kita masa tu boleh kata akal tak waras lah masa tu. So bila akal tak waras, so entry dia hentam lah. Bila hentam tu, so kita bermula daripada kadang-kadang ada tanggungan yang lain lah. Pressure pada tu.
So misal kata je tu lah, itu salah satu. And then salah satu juga kalau orang tu pula berduit, misal kata berduit, kadang-kadang dia emosi cara yang lain, kita tak tahu pula kan cara dia macam mana dia beremosi. And then satu lagi, salah satulah yang kebanyakannya, kalau kita belajar yang lepas-lepas tu, knowledge ni cuma 20% ya. 20% apa yang mana knowledge, ilmu yang kita belajar cuma 20%. So yang lebih tu cara macam mana kita nak kontrol kita punya emosi. Kalau kita boleh kontrol kita punya pun dinamakan emosi. Kalau kita boleh kontrol macam Abang Remy cerita, boleh kontrol time kita nak entry pun, itu pun emosi. Itu dinamakan emosi. Kadang-kadang yang cakap emosi ni bila tak ada duit aja kita nak tu. Tak, kadang-kadang time kita nak bekerja tu. Macam mana kadang-kadang kita nak hentam daripada 24 hour sampai bengkak-bengkak mata, tapi tak boleh juga. So sebab tu kita kena kontrol. So antara yang terbaiknya antara hubungan kita dengan manusia dengan hubungan dengan Allah Ta'ala, itu yang penting. Itu yang sebaiknya. Betul. Kadang kita tak dapat pun kita emosi juga, bukan sebab duit je kan. Betul. Sama apa tu? Tak dapat apa yang kita nak lah. Kita tak dapat minum, kita tak dapat minum kan. So ada tak tips-tips bang untuk trader-trader baru kan, yang baru nak berkenal forex semalam contoh, dengan baru kenal semalam kan, abang nak cakap apa kalau dia orang ni? Sebab saya pun betul kesian sebenarnya, sebab ada juga trader-trader dekat APS ni kan, bila dia join mana-mana kan, dia pun tak tahulah, sebab sekarang ni kan kita punya marketing tentang forex tu sangat dahsyat, jadi orang boleh akses kat mana-mana, jadi dia pun dah terjebak dengan forex ni kan. Jadi apa nasihat-nasihat abang sebelum kita menutup kita punya sesi berbual ni? Pasal Maggi tu dah kembang, kita dah makan Maggi tu dia kena kan. Lagi satu kita memang dijanjikan 3 soalan ni. 3 soalan. Sebab kita soalan satu soalan je. Tapi ni dah agak jauh juga ni. Tu apa nasihat-nasihat atau tips-tips trader kalau Okey, untuk yang kawan-kawan atau adik-adik trader yang baru ataupun rakan-rakan yang baru nak masuk dalam Dunia. ni, bagi kami lah, actually forex adalah satu industri yang sihat. Tapi kena cari jalan yang betul. So tidak salah untuk mencubakan diri dalam bidang ni, tapi mesti kena dengan didikan yang ke arah yang betul. Dan sebolehnya kalau tanya saya, yang paling penting dalam mencari ilmu ni, first kita kena ada mentor. Yes, mentor. So mentor yang free ke yang berbayar? tak kisah. Tapi kita kena pastilah mentor tu seseorang yang boleh mendorong kita, yang membawa kita ke jalan yang benar. Ke jalan yang lurus. Kena pasti kadang-kadang susah. Kadang-kadang memang macam tu yang macam Tuan Amy kata, dia ambil masa 3-4 tahun duduk jalan sesat kan. Kadang-kadang benda ni, tapi it's a process, it's a journey. Ini adalah perjalanan yang kita kena lalui kalau kita nak masuk dalam bidang ni. Satu, kita kena ada mentor. Yang kedua, macam abang ulang lagi, komitmen yang kita nak bagi. Bukan dari segi duit lah, tapi dari segi semua. Lepas tu kita kena pasti kita nak jadi apa dalam bidang ni. Sebab bidang ni sangat meluas. Dulu masa kami ni waktu 10 tahun, 14 tahun, 15 tahun yang lalu, kami hanya kenal forex untuk trade. Dia tak banyak exposure kepada dalam bidang ni. Tapi hari ni dalam bidang ni hang boleh pilih. Saja syok nak cakap kita ambil bagi ada variety. Seorang cakap belakang, seorang cakap ni kan. Bukan tak boleh cakap boleh. Tadi speaking. Dia Arab pun boleh. Kadang-kadang Jawi tak bunyi. Okey. Tapi apa kita punya bos cakap, kalau boleh cakap Turki, nak bawa pergi Turki dia tak? InsyaAllah boleh. Sebab anak saya pun belajar kat sana. Dia tak nak masalah. Punya ayam Turki boleh? Okey. Dah hilang lah cakap. Macam-macam. Okey. Jadi macam komitmen, jalan yang betul ya. Jadi bidang ni bidang yang luas. Kita kena determine apa yang kita mau menerusi kemampuan dan minat. Minat saja kalau tak mampu tak boleh buat tau. Sama juga dengan kita nak belajar, nak masuk U, kita nak ambil course apa, kita kena tak boleh. Saya minat lah jadi kursus seni ni, tapi kita bukan orang seni, kita orang teknologi. So macam mana kita pergi ambil kursus seni? Sama juga dalam bidang industri forex sekarang ni, kita boleh pilih sama ada kita nak jadi pure trader, kita nak jadi marketing, yang mana kita boleh bekerja dengan broker, kita boleh jadi IB, boleh jadi agent dan sebagainya.
atau kita nak berjinak dalam bidang macam Suhaimi, programming, coding dan sebagainya. So Atau macam Tuan nak jadi cikgu. facilitator, Facilitator. atau nak jadi macam you jadi moderator. Ah, So benda-benda yang berkaitan Betul. dan semua ni ada cabang. Jadi kita tak boleh nak jadi semua. Doktor pakar pun dia bukan pakar tulang, dia bukan pakar itu hidung apa semua, dia tak boleh jadi semua, dia boleh pilih satu. Jadi saya tak katalah kena pilih satu saya. Mungkin ada orang yang boleh buat dua function, dia boleh buat 2 kerja 3 kerja kan, tapi kalau boleh expertiskan diri dalam satu benda. Macam contohnya jadi doktor pun lalah dia pakar Rudin kan. betul. Dia benda-benda lah betul lah kan. Jadi kalau boleh, kalau betul nak jadi trader, fokus jadi trader. Berjaya sebagai trader. Kalau betul nak jadi IB, fokus sebagai marketer. Jadikan. Sebab tu macam macam saya kata tadi, saya dekat Facebook tak pernah berbual ke macam ke apa ke. Sebab saya punya fokus trade. Yes. Jadi saya tak nampak kenapa saya nak kena market, nak jadi glamour ke apa ke, benda-benda macam tu tak perlu kan. Jadi yang penting saya ada circle yang betul. Guru yang selesa. Circle tu penting dalam trading ni. Circle lah. Circle Circle yang positif. betul. Circle dan environment yang positif. So antara kalau dia sebenarnya kita memang ada silibus benda ni, tapi kalau cerita pasal benda ni jenuh. Neuro ke apa? NLP lah. NLP kan. So Kaleng-kaleng. InsyaAllah lah lepas ni kalau ada peluang nak share, just share lah. Tapi yang saya dah cerita tu pun rasanya penting lah untuk diambil kira lah. Betul saya setuju. Macam mana dari segi Tuan Suhaimi pula? Macam mana kalau tips and tricks for the trader when it come to the new worlds and like trading forex or doing in this industry? What do you advise them? Saya nak cakap dia orang ni zaman sekarang ni sebab orang baru ni macam cabaran juga dia orang ni. Cabaran dia orang nak cari guru yang betul. Yes. Cabaran nak cari mentor yang betul. Yes. Cabaran nak cari Teknik. pembimbing lah. Cabang Tapi saya rasa paling mudah dia orang ni boleh mengharapkan broker lah. Tempat pertama yang apa ni kita kena pergi mungkin selain daripada rakan yang kita kenal yang betul ikhlas nak membantu adalah broker lah. Sebab saya tengok broker sekarang kebanyakan broker ni dia kalau di Malaysia lah, dia punya trend dia lebih tumpu pada education. Dia memberi education dengan mengharap kita ni ada knowledge dalam trading dan kita boleh trade dengan dia. Jadi kita cari broker-broker yang betul-betul nak ikhlas nak bantu macam yang ni, menyediakan perkhidmatan yang menyediakan ni, dan kita pun cuba timbal balik lah, setia lah pada dia, nego pada dia apa semua kan. Dan kita pun mengharap broker ni pun biar ikhlas lah nak membantu kan. Jangan apa ni Mempergunakan je kan. mempergunakan ada udang di sebalik batu kan. Tu Tu maknanya gunakan fasiliti yang ada. Cuba dapatkan banyak resource peluang. yang tepat. Banyak peluang. Dia orang boleh bermula paling mudah dengan telefon lah, YouTube kan. Ni nak rajin, nak ada masa je. Tengok je sekarang mudah kan. Tapi kalau nak jalan shortcut, nak terus hari ni belajar, hari ni kenal buy dengan sell tu apa, terus besok nak belajar depo ni tak payah belajar pun sebenarnya, sebab dia macam Shopee beli barang kan sekarang kan. Online banking je. Tutorial dah ada semua kan. Terus besok nak jadi kaya. Payah masalah ni. masalah. Sebab sekarang ni memang trend sekarang ni marketing orang tunjuk benda kemewahan. Jadi dia orang masuk ni sebabkan benda itu. Elakkanlah. Saya pada saya kita cari guru yang genuine. Kita boleh ambil benda ni sebagai pemangkin lah. Bukan salah, tapi ginilah, kita tengok orang kaya dekat dunia ke dekat Malaysia ni kan. Satu dia kalau nak bimbing orang tu, dia tak menunjuk pada apa yang dia ada. Dan kita sendiri tahu dia ni siapa, apa yang dia buat, dan dia ikhlas nak membantu kan. Tapi kebanyakan orang kaya ni dia tak ada lah buka kelas sebenarnya. Betul bayar mahal pula. Robert Kwok ke siapa lagi? Apa ni?
Syed Muhtar Buhari. Syed Muhtar Buhari. Jadi dia buka kelab bagi join nak jadi jutawan macam dia. Tak ada pun kan. Tapi kita duduk nampak orang yang Doktor? Buka kelas. Itu dia bagus. Doktor lain kita tak sebut lah doktor mana. Kita tengok kawan kita tunjuk kemewahan, pakai telefon mahal lah, makan tempat mahal, kita pun dah Join, tarik nak ikut dia kan. MC. Dia tunjuk sebab tu kan. Sebab Sebab kalau tak sebab dia siapa nak tunjuk duit banyak. Betul. Itu dia fikir setuju penting. dengan perkara-perkara itu kan. Jadi kita maknanya niat lah. Apa penting niat tu sebenarnya. Banyak doa lah, banyak doa biar Allah temukan kita dengan guru yang betul nak bimbing kita kan. Betul ya. Ilmu ni kan milik dia. Kita hanya Betul. menyampaikan kan. Jadi kalau kita nak cari mahal terpulang. Tak ada halangan kan. Macam Tuan Rahman, macam mana Tuan Rahman? Nasihat tips-tips terakhir sebelum kita tutup kita punya perbualan pada hari ni. So memang jarang-jarang kita dapat buku macam ni. So kata-kata akhir. Kata-kata akhir pada trader jangan trader newbie lah. Dia lama pun kena juga. Dia orang degil, tak faham. Jangan terlampau gairah ingatlah. Gairah maknanya apa yang orang nak show off, kita show off. And then yang penting sekali kita ambil knowledge ilmu yang betul-betul yang serasi dengan diri kita. And then ambil yang baik-baik lah. Yang mana kan dunia forex ni ada yang macam-macam situation dia kan. So kita ambil yang mana yang terbaik lah. So yang kita pegang pada agama, InsyaAllah rezeki tu ada, Allah Ta'ala memihak pada kita. Yang lebih tu, yang mana kalau lebih tu jangan lupa bagi-bagi pada Bagi-bagi, kan. Itu yang penting. Kita kalau sedang mana kita lupa kalau kawan-kawan. kadang-kadang ada setengah orang tu yang kita tengok sekarang kan, yang zaman bila profit 10,000 atau 30,000 show. And then kita tak tahulah yang mana dia infakkan. Kalau dia infak balik pada yang saldo mana tu, Alhamdulillah lah kan. So yang pentingnya agama lah. Agama. Apa-apa pun yang buat pun agama lah bagi saya. Kalau ada orang yang boleh pegang agama, insyaAllah jalan dia, Alhamdulillah, insyaAllah boleh, Allah Ta'ala dorong lah. Itu yang saya boleh cakap lah. So pesanan lain tak adalah yang tu. Melainkan yang mana nak join group FNCBR, boleh PM saya, tak ada masalah. Saya buat group dalam FNCBR, guru ada banyak. And then kita boleh belajar daripada situ. Yang mana yang baru-baru kan, dah harga ilmu, boleh lah join pada Dengan kita FNCBR akan buat konten nanti, betul kan? InsyaAllah pasal kontes ni untuk makluman kan, dalam FNCBR community kita dalam FNCBR lebih kurang 5 hingga 6k yang masih lagi dalam grup kita. And then siapa yang dalam grup grup FNCBR tu, kita minta lah ni under APEC juga kan. APEC punya APEC yang sponsor kita. And then untuk kita buat kontes dalam insyaAllah awal minggu kedua dalam bulan 6 ni, insyaAllah kita buat kontes. And then yang mana yang dalam grup FNCBR tu, kita akan war-warkan lah kontes tu, insyaAllah. Agak lumayan jugalah dia punya tu. Lepas lagi boleh join tak? Boleh, tak ada masalah. Dapat kat dia nanti. Dia pakai barang lain tak apa? Dia pakai barang lain kan? Dia tak pakai barang musang. Tak kisah, janji dia duduk bawah link kita. Begitu. Pasal ni grup community dapat untuk FNCBR. Pasal community FNCBR pun dah riban kan, mana ramai besar kan. So kita nak bagi satu reward kepada student-student under FNCBR lah. Maknanya atas sponsor daripada APEC, kita nak ucapkan terima kasih kepada APEC kerana sudi menyupport kita membuat kontes untuk student-student daripada FNCBR. So saya nak ucapkan ribuan terima kasih lah. InsyaAllah yang mana nak sudi nak join kita punya tu, and then kita dah atur jadual yang agak rasanya banyak jugalah dengan APEC ni. InsyaAllah kita akan terus ke depan dengan APEC lah. So yang mana yang newbie yang nak baru belajar, so boleh join pada FNCBR, and then kita akan bawa you all fly. Mungkin next project kita buat bootcamp ke ataupun kita buat road tour ke, insyaAllah kita dah dalam planning lah untuk dengan FNCBR dengan APEC ni, insyaAllah. Tapi sekarang event paling ramai buat makan-makan. Itu yang orang boleh. So ya, kalau kita pun pergi makan-makan, tak ada makan nanti kalau nak buat bulan puasa lah kot. Okey Tuan Suhaimi, kata-kata akhir. Kata-kata akhir saya nak ucap banyak terima kasih lah. Pertama pada saudara Azwan, APEC, dan tak lupa pada rakan-rakan trader, pada guru-guru, Yes, trader semua, seluruh Malaysia tu seluruh kan. Malaysia.
terutamanya dalam seluruh Malaysia lah. Dan kita doakan mereka ni semua, semoga Allah kurniakan kesihatan, kebahagiaan, Amin. dan balasan yang baik-baik lah untuk Amin. mereka semua ni. Amin. Selagi mana mereka ni boleh membimbing trader-trader Malaysia ni dengan ikhlas, jalan yang betul lah. Majoritinya orang Islam Melayu. Majoritinya kan trader-trader yang Malaysia yang belajar pada ni. Okey, apa ni? Sama juga, terima kasih untuk moderator kita Cik Azwan dan juga untuk APX kerana sudi jemput kami 3 orang. Alhamdulillah, dalam orang kata apa, dalam mana kami ada urusan lain, tiba-tiba kami boleh berkongsi input kepada rakan-rakan trader. Terima kasih banyak, dan sama juga kita mendoakan barakah kepada semua guru kita. Amin. Dan juga kejayaan kepada semua trader Malaysia kita. Amin. InsyaAllah. So kita berharap sesuatu yang positif sentiasa berlaku dalam hidup kita. Setiap pagi, setiap subuh kita bangun, orang vibe positif tu akan masuk supaya kita dapat trade dengan tenang dan profit. Jaya. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Alright, okay. Itu sedikit iklan. Di APX Prime kita sekarang tengah berlangsung program PFT 2020. Sudah masuk pada kuarter 2, di mana kita ada 3 kuarter saringan. Jadi peserta akan merebut hadiah Honda City Hatchback. Finalis akan boleh berentak untuk mendapatkan Honda City Hatchback. Sekarang ni baru kuarter kedua tengah berlangsung. So semua good luck kepada semua peserta PFT 2022 dan juga ready untuk kuarter 3. Mana yang tersingkir boleh join balik. Mana yang nak baru-baru nak join pun boleh, sebab dia akan diambil kira daripada kuarter 1 sampai kuarter 3. So semua yang nombor 1 sampai nombor 3, 64 akan disaring untuk ke semi final, dan 32 finalis akan dihimpunkan untuk menerima tempat untuk menerima hadiah. Jadi boleh join lah. Dan untuk PFT ni kita bukan melihat pada high gain semata-mata, sebab dia kiraan dia hanya perlu dinilai dari sudut drawdown dibahagikan dengan high gain dan sebagainya. Jadi kena trade dengan berhemah lah untuk make it dalam PFT 2020. Dan minimum deposit adalah $200. Besar juga hadiah tu kan. Besar, ada iPad apa semua kan, ada station trading. Mungkin station. lepas benda ni FNCBI pula dia boleh sponsor FNCBI. Boleh, kita boleh. InsyaAllah. So APX juga ada copy trading tengah berlangsung sekarang daripada pelbagai grup, antaranya grup MTC, daripada grup Gold dan juga grup macam-macam grup. Jadi boleh pilih copy trade yang anda minat. Antara yang ada sekarang seperti Flashpoint dan Decepticon di bawah naungan BDM Aiman kita, dan juga copy trade lain yang di bawah BDM lain, semua pun boleh. Mana copy trade ni sebenarnya satu sistem copy trading yang untuk new trader dia boleh subscribe, jadi dia auto trade lah. Jadi untuk trader baru pun mungkin boleh diversify kan, dia sambil belajar boleh follow mana-mana copy trade yang dirasakan, diyakini okey, mungkin boleh follow. Cari IB anda, cari BDM anda, dapatkan info lanjut tentang tu. So itu saja untuk malam ni. So saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada 3 panelis kita, Tuan Azrimi Kudin, Tuan Suhaimi dan Tuan Rahman Akib, kerana sudi meluangkan masa kita untuk bersesi Trade Talk at APX Prime. Dan dengan topik kita hari ni sembang bual santai aja lah, tak ada apa pun. So terima kasih kerana menyarum JC APX pada hari ini, menunjukkan tanda sokongan kepada APX. Okay, so terima kasih juga kepada semua yang menonton live stream ni. Memang payah sebenarnya nak menghimpunkan ketiga-tiga orang tua ni. Orang lama. Belum Alhamdulillah kita dapat buat juga. So mungkin dari masa ke masa kalau kita ke lapangan kita buat lagi lah kalau ada permintaan dan sebagainya. Terima kasih semua. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.